Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan, kita dibangunkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bersama lagi duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, mengikuti kupasan-kupasan perbincangan-perbincangan. Kita nak rungkai permasalahan untuk sama-sama kita berikan pencerahan kepada penonton-penonton semua, dan yang paling penting sekali adalah istimewa untuk keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita akan berikan nota-nota penting untuk anda gunakan dalam kehidupan sebagai satu penyuluh kehidupan yang cerah kilau kemilau untuk menyusuri perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba. Setiap hari ada sahaja dugaannya. Baik, bagaimana hari ini 14 Januari 2023 bersamaan dengan 21 Jamadil Akhir 1444 Hijrah, kita akan bawakan topik perbincangan berkenaan dengan akhlak pada hari Sabtu ini, iaitu perbincangan berkenaan dengan benci pada dosa. Jadi bila mana saya tengok pada soalan ini ataupun pada tajuk kita hari ini, saya rasa macam ada satu yang tertinggal dalam tajuk tersebut. Biasanya kita ni dalam kehidupan kita akan benci pada pelakunya dan juga dosa yang dilakukan. Tapi kenapa dalam tajuk ini hanya sebut tentang benci pada dosa? Mesti ada sesuatu yang cuba ditimbul dan juga cuba untuk diberikan kepada penonton-penonton. Baik. Sebelum saya maklumkan siapa bintang ilmuwan yang akan bersama dengan kita pada hari ini dan juga talian untuk bertanyakan soalan, ayuh sedikit kita ambil pesanan dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk sama-sama kita beringat berkenaan dengan berita palsu. Baik. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum disebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan juga keselamatan negara. Ini satu perkara yang selalu kita bangkitkan dan juga kita timbulkan, tapi nak sampaikan kesedaran itu susah dan juga rumit untuk diberikan kepada masyarakat semua. Jadi ayuh kita berubah untuk jadi seorang yang selidik dan semak dahulu sebelum kita menyampaikan sesuatu berita. Elakkan daripada sesuatu yang tidak diingini. Baik, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, yakni Al-Fadil Ustaz Ahmad Izhar Nazri, bersama dengan kita untuk kupasan perbincangan benci pada dosa. Selamat datang ke studio Ustaz. Alhamdulillah, sihat Dai Azrin. Alhamdulillah. Masya-Allah, masih maintain. Masih maintain. Maintain yang mana tu? Maintain lah daripada segi kalau saya dah membesar sebagai juara ni. Baik. Okey Ustaz. Biasa juga kita tengok di luar dan juga di media sosial Ustaz banyak memberikan motivasi dan juga kata-kata menarik berbentuk video di media sosial Ustaz untuk orang kata pembangkit semangat, perangsang motivasi kepada kita semua. Jadi pagi ni sesuai dengan topik akhlak ni, benci pada dosa. Kenapa Ustaz disebut benci pada dosa saja, bukan pada pelakunya? Mungkin ada sepatah dua kata untuk pembukaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada adinda saya Dai Azrin dan juga pada semua warga dan keluarga Tanyalah Ustaz dan tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kita nak cerita tentang benci pada dosa. Betul. Bila cerita tentang dosa ni tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ke-4392. Nabi cerita apa? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak-anak Adam ni memang berdosa. Dah klaim siap-siap berdosa semuanya. Tetapi Nabi sambung lagi dalam hadis yang sama.
sebaik-baik orang yang buat dosa ini adalah orang yang paling cepat taubatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya saya, kita, tuan-tuan, semua orang ini namanya anak-anak cucu Nabi Adam ni pasti akan melakukan dosa. Cuma sebaik-baik antara kita ini adalah orang yang bertaubat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa-dosa yang kita buat. Hari-hari kita buat dosa. Sebab tu hari-hari kita kena istighfar. Sebab tu Dayang Azrin, kita perasan kan, bukan sekadar buat dosa. Kalau kita lepas solat pun, antara zikir awal kita sebut dekat mulut kita apa? Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita akan istighfar. Kan lepas solat pun istighfar ke? Kalau solat pun kita istighfar, apatah lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. So hari ni kenapa cerita tentang benci pada dosa? Sebab kita nak didik hati kita, kita nak ajarkan diri kita ni supaya bila kita melihat pula dosa orang lain, tadi kita cerita tentang diri kita yang banyak buat dosa ni, bila kita cerita pula tentang kita tengok dosa orang lain, lagi-lagi sekarang ni bukan sekadar kita punya radius melihat dosa orang tu tersekat ataupun terhad hanya pada jiran-jiran atau ahli keluarga. Sekarang ni kita boleh tengok siapa-siapa saja yang ada dekat social media, dan waktu itu kita akan melihat dosa-dosa yang dipaparkan oleh manusia di social media. Jadi ini hari kita nak belajar bagaimana untuk kita ni membenci pada dosa tapi tidak membenci pada pelaku dosa tu. Sebab apa? Sebab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut, sesiapa yang dia ni menuduh seseorang ini fasik ataupun seseorang ini syirik pada Allah dalam keadaan orang tu tak buat pun, orang tu tak fasik pun, orang tu tak syirik pada Allah pun, maka tuduhannya itu Nabi kata akan berbalik pada dia sendiri. Itu yang kita risau. Kita risau bila kita ni claim kau ni dosa ni. Kau ni dah nampak dah ciri-ciri ahli neraka tu, dah nampak kat dahi dah tu. Macam mana kau nak jumpa aku kat syurga? Contoh kan. Cakap tu macam kita ni dah confirm syurga dah. Maka itu perkataan yang kita risau. Itu perkara yang kita nak bincangkan ini hari. Macam mana untuk kita membenci pada dosa tapi tidak melihat pada pelaku dosa. Kalau orang yang buat dosa tu, dia buat dosa, dia buat maksiat, tetapi andai kata dia bertawab pada Allah, dia tinggalkan dosanya, maka kita kena sayang dia. Even though kalau dia buat dosa sekalipun, bukan dengan cara kita tinggalkan dia. Engkau dah buat dosa, engkau tak layak kawan dengan aku, kau pergi jauh. Tak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita benci pada dosa tapi jangan benci pada pelaku dosa. Supaya apa? Supaya bila dia buat dosa, dia buat silap, dia buat maksiat, kita mendekati dia. Untuk apa? Untuk tarik dia dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan meninggalkan dia. Betapa ramai orang semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat dosa, buat kesyirikan. Nabi jauh ke daripada mereka? Nabi lari ke daripada mereka? Tak. Nabi mendekati mereka dengan akhlak, mendekati mereka dengan bawa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang indah untuk tarik mereka balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhlak yang Nabi ajarkan pada kita. Jangan benci pelaku dosa tapi benci dosa-dosa mereka supaya kita pun tak terlibat sama dan kita boleh tarik mereka bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu dia pembukaan awal dari Al-Fadhil Ustaz, yang mana sudah pun memberikan satu gambaran awal bagaimana kita nak menerbangkan pesawat kita pada hari ini untuk membuka dan juga kita nak meliti secara asasnya bagaimana untuk kita melihat apa yang dimaksudkan benci pada dosa itu. Jadi mungkin penonton-penonton sudah terfikir apa soalan yang ingin dilontarkan, diutarakan kepada Tanyalah Ustaz pada hari ini. Boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800-881677 atau nak terus pergi ke ruangan komen di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebelum kita lihat soalan di Facebook Ustaz, mungkin soalan dari saya sendirilah di awal ni. Kalau kita cuba jelmakan diri kita di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Musa di antara cerita yang popular dan juga memang seteru yang utama, iaitu adalah Firaun. Baik. Ketika mana Nabi Musa mengasingkan diri pergi ke Madian, dan pada ketika itu mula rindu nak balik ke tanah airnya Mesir, dan pada ketika itu mula rasa gusar akan adanya Firaun di sana sedang menanti. Maka diutuskan Nabi Harun alaihissalam dalam perjalanan untuk balik. Pada ketika itu dipesan supaya baliklah kepada Firaun kerana sudah pun melampau batas. Dan pada ketika itu juga dipesan supaya menggunakan kata-kata yang lemah lembut apabila berhadapan dengan Firaun. Maka semua orang yang dengar cerita tu Ustaz, mereka akan kata, Firaun jahat, kenapa nak gunakan perkataan yang lemah lembut, kenapa nak gunakan perkataan yang cantik-cantik, sedangkan sudah pun jahat, sudah pun teruk. Jadi saya nak ajukan pada Ustaz, kenapa sejahat-jahat Firaun pun
tetap Allah suruh menggunakan perkataan yang lemah lembut, mungkin ada hikmahnya. Dan kalau kita tengok pada hari ini, ramai di antara masyarakat kita yang menegur orang kerana dosanya dan tidak menggunakan perkataan yang baik, tidak menggunakan perkataan yang lemah lembut, sedangkan orang itu tak sejahat Firaun dan yang menegur tidak sebaik Nabi Musa. Silakan. Masya Allah, Dai Azrin. Baik, itu cerita tentang Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Sebagaimana kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, Firaun ini kita dah tahu ini adalah satu watak karakter yang negatif dan jahat yang dipaparkan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana sebenarnya Allah tunjuk kepada kita akhlak Nabi, para Rasul mendatangi Firaun dalam keadaan baik, perkataan yang baik dan sebagainya. Jom kita tengok pula bagaimana kisah semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu manusia yang jahatnya ini, Allah turunkan 17 ayat Al-Quran cerita tentang kejahatan dia. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah kepala bapa munafik. 17 ayat Quran special untuk dia. Nak cerita punya jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dan Nabi pun tahu ni memang orang munafik. Betul. Nabi tahu yang dia ni memang mempengaruhi umat Islam waktu itu, sampaikan tahap semasa peperangan Uhud. 1000 tentera-tentera Islam bersedia untuk pergi berperang, tapi 300 balik. Disebab apa? Sebabkan angkara Abdullah bin Ubay bin Salul ini cuba untuk mempengaruhi umat Islam waktu itu, balik 300 berlari daripada medan perang. Abdullah bin Ubay bin Salul ni punya jahat sampai tahap dia pernah fitnah Nabi. Dia pernah fitnah isteri Nabi Aisyah, berzina dengan lelaki lain. Punya tahap jahatnya dia. Abdullah bin Ubay bin Salul pernah menghina Nabi. Dia kata apa pada sahabat-sahabat yang lain? Muhammad itu kencing unta aku lagi mulia daripada Muhammad. Sampai macam tu hinaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba kita lihat bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, apa akhlak Nabi? Bukan sekadar masa hidup pun Nabi tak pernah pun cerca dia, Nabi tak pernah pun menghinanya, Nabi tak pernah pun memulaukan dia. Masa mati je Abdullah bin Ubay ini, Nabi pesan pada sahabat jangan masukkan lagi Abdullah bin Ubay ni dalam liang lahat. Nabi letakkan kepada Abdullah bin Ubay ni dekat peha Nabi yang mulia. Nabi minta sahabat bawakan jubah untuk dipakaikan, dijadikan kain kafan. Ni jubah Nabi ni. Dan Nabi buka mulut Abdullah bin Ubay, Nabi ludahkan ke dalam mulut Abdullah bin Ubay dengan perkataan apa? Semoga Abdullah bin Ubay ini dapat menjawab soalan daripada Munkar dan Nakir. Itu akhlak Nabi. Diberikan kebencian, Nabi balas dengan kasih sayang. Kenapa Nabi buat benda ni? Sebab Nabi nak bagi tahu pada kita, disakiti bukan alasan untuk menyakiti, dilukakan bukan alasan untuk melukakan. Nak tackle hati manusia, nak sentuh hati manusia bukan dengan kebencian. Semua Rasul dan Nabi dah tunjukkan jalan bagaimana untuk menyentuh hati walaupun sejahat Firaun sekalipun. Maka approach dan dekatilah mereka dengan kasih sayang. Subhanallah, saya suka yang tadi tu. Yang melukakan dan tadi macam mana? Sekali lagi. Dilukakan bukan alasan untuk melukakan. Dilukakan bukan alasan untuk melukakan, disakiti bukan alasan untuk menyakiti. Subhanallah. Jadi itu dia ya. Bagaimana hebat dosa yang dilakukan oleh seseorang dan juga dahsyatnya perlakuannya pada kita. Jadi berhikmahlah dan juga dengan cara baiklah. Diberikan yang jahat, maka cuba untuk memberikan yang terbaik. Sedang menonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Sidang penonton. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya agung Al-Faqih Abu Laits Al-Samarqandi, di dalam bab berkenaan dengan tentang dosa-dosa, ada satu kata-kata dari seorang yang istimewa, iaitu Awam bin Hawsab. Dia pernah menyebutkan ada 4 perkara lebih bahaya daripada dosa, ataupun ada 4 perkara lebih bahaya datang setelah kamu melakukan dosa. Yang pertama, kamu memperkecilkan dosa tersebut. Yang kedua, kamu tidak merasa apa-apa dengan dosa tersebut. Yang ketiga,
kamu seronok dengan dosa tersebut. Dan yang keempat, kamu terus menerus melakukan dosa itu sehinggalah maut datang mendahului taubat. Itu yang mungkin boleh kita ambil sebagai nota ringkas untuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan topik benci pada dosa. Jadi jom kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita untuk pembukaan soalan di Facebook pada hari ini. Dari Mar WKN, katanya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, mengapa kita disaran benci pada dosa? Adakah dosa akan terzahir dari bentuk perbuatan atas sifat manusia itu sendiri atau atas hasutan syaitan yang mempengaruhi manusia? Apakah sifat dan amalan yang perlu ada pada seseorang manusia agar terhindar dari melakukan dan benci pada dosa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Mar WKN untuk soalan ini. Ada dua yang saya dapat di situ. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penonton setia kita Mar WKN, Masya Allah. Baik, soalan pertama adalah berkenaan dengan adakah dosa ini yang kita kena benci ini adalah kita boleh salahkan syaitan? Buat salah, ni salah setan bukan salah aku. Kan? Dia buat dosa, dia minum arak, dia berzina. Ini semua salah setan, ini bukan salah aku. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak jawab dengan golongan-golongan macam ni? Macam mana nak jawab dengan situasi macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali adalah iblis laknatullah ni dah bersumpah di hadapan Allah. Ketika dihalau daripada syurga dan Allah laknat dia, iblis kata apa? Aku bersumpah akan sesatkan sesat-sesatnya anak cucu Nabi Adam ni sampai hari kiamat. Itu sumpahnya. Pertama. Dan tak dinafikan memang iblis buat kerja. Dan iblis buat kerja bukan 9/5. Dia buat kerja 24 jam tak pernah berhenti. Tak pernah cuti. Tak pernah cuti, tak pernah ambil MC. Kita pun bekerja pun 9-5 kan. Tapi dia tak pernah ambil cuti. Itu pertama. Buat kerja tak? Memang buat kerja. Yang kedua, satu perkara lagi bila kita sebut tentang ini syaitan punya salah. Ini memang bisikan syaitan pada aku, bukan salah aku. Perkataan ini sebenarnya tuan-tuan dah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat ke-22. Tuan-tuan, nanti ada masa lepas habis tanyalah ustaz ni, buka Quran terjemahan, buka surah Ibrahim ayat 22, cerita tentang iblis ini bagi khutbah dalam neraka. Kita biasa dengar khutbah hari Jumaat. Dalam ayat ni cerita tentang bagaimana syaitan iblis ini bagi khutbah di dalam neraka kepada semua ahli-ahli neraka. Apa kata iblis? Apa kata syaitan? Dan berkatalah syaitan tak kala perkara, yakni hisab telah diselesaikan. Semua dah ada dalam neraka. Kata syaitan apa? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nak bagi tahu apa? Ni panjang lagi ayat dia ni. Nah, kalau saya baca sampai hari ni sampai kuliah duha kita kan. Cuma nak bagi tahu, iblis nak bagi tahu dalam ayat ini, nanti tonton tengok. Iblis bagi tahu aku ni bukan paksa engkau pun. Aku bisikkan je. Engkau yang buat. Tak pernah pula kita tengok kes syaitan yang tarik tangan orang kau berzina. Tak pernah pun syaitan yang paksa orang kau minum arak. Kita yang tertipu, terpedaya dengan bisikan iblis dan juga syaitan. Mereka hanya bisikkan saja. Maka kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut kata iblis ataupun lawan dengan iblis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita ini terhindar daripada melakukan dosa, nak benci pada dosa. Saya nak petik satu tips ataupun satu formula yang disebutkan dalam kitab Sun Tzu The Art of War. Masa zaman kerajaan China dulu, mereka ada letakkan satu tips seni dalam memenangi peperangan. Salah satunya adalah mesti mengenali musuh. Jadi untuk kita ni nak membenci dosa, secara ringkasnya antara perkara yang kita mesti buat adalah kita kena kenal dengan musuh kita. Siapa musuh kita yang nyata? Musuh kita yang nyata adalah iblis dan juga syaitan. Kita kena aware kehadiran mereka ini dalam hidup kita ni memang untuk bawa kita dekat kepada menjadi kawan mereka di dalam neraka dan jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kenapa dalam Al-Quran pun masa nak baca Al-Quran pun kita diajarkan untuk
baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baca Quran, apatah lagi dalam kehidupan kita. So itu antara amalan yang kita perlu buat. Kita perlu untuk kenal pasti musuh kita. Yang kedua, bila kita dah kenal pasti musuh kita, yang kedua, kita kena tahu bagaimana permainan dia. Orang panggil talbis iblis. Bagaimana orang baca Al-Quran tetapi akhirnya mereka ini dimasukkan ke dalam neraka. Saya nak kongsikan sebelum saya pas pada Da'i Azrin. Ada 3 golongan yang mereka ini akan masuk dalam neraka dulu. Siapa 3 golongan ni? Golongan pertama yang akan masuk ke dalam neraka dulu adalah mereka yang Allah, ni saya pendekkan cerita, mereka yang berilmu. Pelik, berilmu tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab mereka ini rupa-rupanya di dunia dulu menyampaikan ilmu, tetapi mereka ini menyampaikan ilmu dalam keadaan mereka nak orang puji. Ini nak ilmuwan. Inilah orang alim. Maka mereka ini Allah perintahkan malaikat seret muka dia dan dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah golongan yang mereka ini pergi berjihad di jalan Allah. Kira power lah berjihad di jalan Allah ni. Maka dia terkorban di jalan Allah. Maka bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata engkau penipu. Sebab apa? Engkau berjihad ni, engkau berkorban ni semata-mata untuk kau ni digelar pahlawan oleh masyarakat engkau. Maka dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah mereka ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang banyak, dan dia kata pada Allah, ya Allah, aku gunakan harta nikmat yang kau bagi ni untuk aku infak di jalan kau. Tapi Allah kata apa? Kau tipu. Engkau infak di jalan Allah ni semata-mata untuk engkau ni digelar sebagai dermawan. Dia ni murah hati, dia ni kuat sedekah lah, bagus lah. Maka mereka ini dicampak ke dalam neraka dalam keadaan diheret wajahnya oleh para malaikat. Cuba tengok, 3 orang ni semua buat benda baik, berjihad di jalan Allah, menyampaikan ilmu dan juga bersedekah, tetapi mereka ini golongan yang paling awal sekali dicampakkan ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab syaitan buat kerja dah. Bagaimana orang buat baik pun syaitan cuba untuk macam mana cara untuk aku nak buatkan dia masuk neraka, maka diubah dan dipengaruhi niat itu. Sebab tu kenapa hari-hari kita kena perbetulkan niat kita. Tengok, tanyalah ustaz pagi ni pun kena betulkan niat, bukan sebab nak tunjuk kita ni pandai, tapi kita nak belajar ilmu kerana semata-mata untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Untuk memenangi peperangan, kenali siapa musuh anda. Itu yang kita boleh rangkumkan ataupun simpulkan daripada jawapan Ustaz sebentar tadi. Amalannya mudah, iaitu kenali siapa musuh, iaitu syaitan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Ustaz Izhar Ahmad Nazri. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar, silakan soalannya. Harap kulaan lah baju ya. Alhamdulillah. Orang yang niring baju kita lah. Jadi ini soalan saya. Soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah sebut dah tadi, untuk apa kita menegur bukannya mudah tuan ni Ustaz. Kita ni tengok dia lakukan dosa, kita memang benci pada dosa yang dilakukan, bukannya pada orang yang melakukan, kata Ustaz tadi. Soalan saya Ustaz, apabila kita menegur, dia akan kata, awak siapa nak tegur aku? Aku lagi dulu makan garam pada awak. Jadi masalahnya, jangan jagalah tepi kain orang. Kubur kita asing-asing, aku tak kongsi dengan kau pun. Jadi inilah jawapannya kita dapat Ustaz. Itu menegur orang bila orang melakukan dosa. Persoalan saya, apakah apabila kita menegur dengan hati saja? Sebab kata hadis Nabi itu, selemah-lemah iman kita ialah menegur dengan hati, membenci dosa yang dilakukan. Apakah bila kita dah menegur dengan hati tak berdaya, dengan mulut tak berdaya, dengan tangan tak ada upaya dah, kita boleh menegur dengan hati? Dan apakah itu terlepas ke tanggungjawab kita, apa yang disebut dalam ayat Al-Quran, amal ma'ruf nahi mungkar ini, ataupun kita masih juga subhat kerana kita tahu tapi tidak tegah dengan tangan, tidak tegah dengan mulut kita, hanya membenci dalam hati saja. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar untuk soalan itu. Soalan yang memang berlaku di dalam masyarakat sebenarnya. Saya tambah sikit tadi. Tuan Umar sebut tadi, kalau dulu orang biasa sebut bila mana ditegur, dia kata sekarang kubur masing-masing, kita tak kongsi, dia kata. Tapi kalau 2023 saat dia lain sikit. Lain sikit. Dia kata kita tegur dia pasal bagaimana dia ni di media sosial. Dia kata kita ni akaun TikTok asing-asing.
Kita tak kongsi, dia kata. Oh, kalau dulu kubur asing-asing, sekarang akaun TikTok asing-asing, dia kata. Allah. Jadi bagaimana Ustaz nak menegur orang yang seperti ini, dan bolehkah kita hanya berdiam diri dan membenci sahaja? Silakan. Betul juga bila cerita pasal kubur asing-asing ni kan. Sebab apa? Sebab kita boleh cakap memang betul kubur asing-asing, tapi masalahnya kalau kubur aku sebelah kau macam mana? Betul. Kan dah bising. Gurau lah tuan-tuan. Baik, macam mana cara untuk kita nak menegur? Dan saya nak mulakan dulu jawapan saya ni dengan menyebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Man ra'a minkum munkara fayughayyiru ma biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Apa kata Nabi? Andai kata kamu ni nampak satu kemungkaran, satu maksiat, maka pertama sekali choice yang Nabi kata apa? Hendaklah kamu cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan ni maksudnya apa? Bukan pergi pelempang dia, tapi cegah dengan tangan adalah menggunakan kuasa dan autoriti yang kita ada. Kalau kita ni ketua jabatan, kita ni ketua keluarga, kita ni seorang ibu yang ada anak-anak di bawah kita, maka kita gunakan autoriti kita sebagai seorang ibu, seorang guru, sebagai ustaz untuk menegur. Tapi andai kata kita tak mampu untuk menegur, maka jatuhlah level yang kedua, iaitu kita tegur melalui lisan kita. Kita tegur tu pun dengan cara yang baik kan, bukan tegur dengan cara ni dah nampak dah neraka, dah nampak ni tinggal selangkah lagi je, tunggu mati je neraka. Tak okey macam tu. Bukan itu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegur melalui pendekatan lisan. Yang saya nak cerita adalah yang ketiga, membenci dengan hati. Adakah cukup untuk kita membenci dengan hati? Nabi letakkan ini adalah paras terendah dalam kita ini menegur, dan Nabi kata membenci dengan hati ini adalah paras terendah dalam keimanan seseorang. Wadzalika atu'aful iman. Ini adalah serendah-rendah iman. Soalan saya adalah ini. Kalau membenci dosa, tengok dosa tu benci. Tapi kalaulah kita ni tengok dosa orang tapi tak rasa apa-apa, kat mana iman kita? Allah. Kalau membenci dosa dengan hati pun selemah-lemah iman, kalau kita tengok dosa tak rasa apa-apa, okey je. Orang buat maksiat pun kita okey, orang buat kemungkaran pun kita okey, maka kat mana tingkatan iman kita? Kalaupun dosa membenci dengan hati itu pun serendah-rendah iman. Jadi kalaulah kita ada rasa benci pada satu dosa itu tanda kita masih ada iman. Cumanya kita ni naklah balik pada Allah ni dalam keadaan kita bawa iman yang sempurna. Kita nak bawa iman yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa tuan-tuan dan puan, jangan hanya cukup sekadar terhenti dekat benci dalam hati, maka kita kena belajar juga untuk kita menegur. Saya kongsikan sikitlah tuan-tuan, bagaimana cara untuk kita nak pergi upgrade lah satu level lagi menegur dengan lisan, dengan cara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Selalu bila kita tegur Azrin, kita nampak orang salah, kita tak nak nanti habis tanyalah ustaz, keluar rumah pergi kedai mamak ke apa semua, nampak salah je terus tegur. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak a proper way macam mana nak tegur ikut cara Nabi. Maka pertama sekali kita tengok macam mana Nabi menegur sahabat-sahabat. Bagaimana cara untuk Nabi approach sahabat-sahabat. Adakah terus Nabi kata ni haram, ni dosa, masuk neraka? Tak. Nabi mulakan dulu dengan mengenali sahabat. Kenal sahabat kenal Nabi pada sahabat level macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat ni ada ramai. Kan? Ramai sahabat, 124,000 sahabat yang ada. Nabi punya kenal sahabat sampai tahap ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada Bilal, Saidina Bilal, wahai Bilal, aku terdengar tapak kaki engkau dekat syurga. Kita dengar hadis ini nampak macam biasa. Terdengar, okey, maksudnya Bilal ni ahli syurga lah kan. Tapi apa tersirat dalam mesej ni? Tersirat dalam mesej ni adalah Nabi nak bagi tahu pada kita, tapak kaki sahabat pun dengar pun aku boleh tahu ni sahabat mana. Punya Nabi kenal dengan sahabat dia. Bukan nampak Bilal lekat dalam syurga, dengar tapak kaki pun Nabi dia tahu tapak kaki siapa. Sangat mengenali sahabat, dan itu cara bagaimana untuk kita mulakan untuk menegur, mulakan untuk mengenali dahulu. Maknanya kenal rapat dan selami bagaimana kehidupan mereka ataupun sahabat tersebut, barulah senang untuk kita tegur dan ubah sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi sedang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan clear.
Pujangga ada mengatakan, andai dosa semalam menyebabkan kamu gusar hati ataupun runsing, jadikanlah taubat selepas itu untuk menenangkan hati kamu dan menceriakan kehidupan kamu kembali. Dalam ayatnya ringkas pendek digabungkan dua yang berlawanan, iaitu dosa dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan sekali dosa dan juga runsing, taubat dan ketenangan. Jadi mungkin juga boleh ditambahkan dalam nota tulisan anda di rumah, ya. Anda di rumah pada ketika ini untuk tulis nota dan nanti boleh sebarkan kepada sahabat-sahabat anda, dan kalau post di Facebook jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV3. Baik. Sebelum saya ambil satu soalan lagi di Facebook, saya tadi bila mana Ustaz cerita berkenaan dengan talbis iblis, bagaimana hasutan, bagaimana khutbah iblis di negeri akhirat, dan juga bagaimana kita ni selalu menyalahkan iblis dalam apa sahaja dosa yang kita lakukan. Jadi saya mula terfikir dan mula saya ni mencari jawapan. Kita biasa dengar berkenaan dengan hasutan syaitan, dan juga kita biasa dengar berkenaan dengan nafsu ada 7 tingkatan. Yang paling tinggi sekali kamilah lah. Tapi ada satu itu, iaitu nafsu ammarah, yang menyuruh dan juga sentiasa berkehendak pada melakukan dosa. Jadi saya terfikir dan penonton-penonton dulu mula merasa ragu dan terfikir, bagaimana kita nak beza jahat itu adalah hasutan daripada syaitan, dan juga bagaimana kita nak beza yang itu adalah kehendak nafsu amarah tersebut. Silakan Ustaz. Sebab biasa kita diajar, ya Allah, aku berlindung daripada syaitan yang dilaknat. Ya, betul. Kita tak biasa diajar, ya Allah, lindungi aku daripada nafsu yang jahat. Yang dilaknat kan. Jadi apa macam mana kita nak membezakan antara ini bisikan syaitan ataupun ini adalah bisikan daripada nafsu? Ya, betul. Kita boleh differentiate. Okey, ni iblis. Ni nafsu. Kan? Macam mana kita nak differentiate kan? Saya nak secara ringkas ni, saya nak sebut perkataan ni supaya kita clear. Allah Subhanahu wa taala claim seluruh makhluk yang aku pernah ciptakan ni, apa saja makhluk, syaitan, iblis, malaikat, dunia, galaksi, sebaik-baik makhluk yang aku ciptakan adalah manusia. Maka timbul persoalan, manusia ni buat dosa, manusia ni banyak buat kesalahan, tetapi kenapa manusia ini nak Allah bagi tahu sebaik-baik ciptaan aku, maknanya lebih tinggi daripada malaikat? Kenapa? Apa kalau nak compare secara logiknya, malaikat lebih mulia lah kot. Sebab apa? Sebab makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan daripada cahaya dan tak pernah buat dosa, hari-hari berzikir dan beribadah pada Allah saja. Kalau compare kita ni, kadang-kadang semayang pun lewat kan, zikir pun lupa kan. Iman turun naik. Iman turun naik, kadang-kadang keluar masuk. Itu risau. Tapi kenapa manusia ini Allah kata sebaik-baik ciptaan yang aku ciptakan? Allah muliakan manusia ini sebab apa? Sebab ada sesuatu yang malaikat tak ada dan kita ada. Apa dia? Malaikat ni dia tiada bisikan syaitan dan juga nafsu. Mereka tak ada fight dalam nak buat ibadat. Mereka tak ada struggle dalam nak buat ibadat. Sebab tu ada malaikat semenjak diciptakan sampai hari kiamat, berzikir saja, rukuk saja, sujud saja. Tapi manusia ada bisikan syaitan dan juga nafsu ini untuk buatkan kita punya ibadah ada mujahadah. Dan Allah tengok mujahadah kita tu. Allah nak tengok susah kita tu, payah kita tu. Sebab tu tuan-tuan, secara ringkasnya, iblis ini kita kena minta perlindungan daripada iblis. Tetapi ada tak rasa berat nak buat ibadat juga? Maka itu adalah nafsu yang perlu untuk kita jinakkan. Nafsu yang perlu untuk kita tundukkan. Nafsu tak boleh dibuang, tetapi perlu diuruskan, bukan untuk dihapuskan. Sebab itulah kita perlukan nafsu ini, sebab nafsu ini bukan sesuatu yang jahat. Dia bergantung pada bagaimana cara kita menguruskan nafsu ini. Sebab tu kita sebut tingkatan tertinggi sebagai dalam nafsu adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang sangat tenang, sangat aman. Maka ini akan bantu kita untuk kuatkan lagi kita punya ibadat. So jawapannya adalah nafsu bukan untuk dihapus,
tetapi untuk diurus. Faham. Iblis untuk kita berlindung, bukan kita buat kawan dengan dia. Baik. Okey, itu cara nak membezakannya supaya kita kenal yang mana satu hasutan iblis dan juga bagaimana sesuatu yang disebut sebagai nafsu yang jahat. Baik. Soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru, katanya Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah perbezaan benci pada dosa dan takut dengan dosa? Yang kedua, dosa yang kecil apabila sering dilakukan, adakah ia akan menyebabkan hati menjadi keras dan sukar untuk bertaubat? Mohon perkongsian. Terima kasih Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, bila kita cerita tentang perbezaan benci dan juga takut. Bila fitrah manusia ini, bila membenci kita menjauhi. Sama juga dengan takut, bila kita takut kita pun akan lari. Betul. So, membenci ni menjauhi, takut ni kita lari daripada. Mana lebih baik? Takut ataupun benci? Maka tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu untuk kita ni sematkan dalam hati kita adalah untuk kita membenci dosa. Sebab orang takut, mungkin dia suka, cuma dia takut. Aku suka buat dosa ni, tapi aku takut. Kan? Nak tak nak, satu hari nanti mungkin kita akan lemah iman kita dan terlibat dengan dosa tu balik. Sebab kita hanya takut. Takut apa? Takut orang tengok, takut orang tahu. Habis kalau orang tak ada, maka kita akan berani-berani untuk nak dekat dengan dosa. Sebab bila takut ni, ada dosa disebut sebagai dosa umum, dosa yang nampak public, ada dosa yang bersendirian. Maka mungkin kita takut dengan dosa tu sebab kita takut dengan ejekan orang tegur kita, dan sebab mak marah kita dan sebagainya. Tapi bila orang dah tak ada, maka hilang ketakutan kita tu dan kita ada probability untuk mendekati dosa tu. Tapi kalau kita benci pada dosa tu, ada orang ke tak ada orang ke, orang nampak ke tak nampak ke, kita tetap tak akan mendekati dosa tu. Sebab apa? Sebab kebencian kita kepada dosa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ringkasnya, soalan tentang adakah dosa-dosa kecil itu boleh mempengaruhi kita? Jawapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, andai kata satu hamba itu melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam yang akan ada dekat hatinya. Maka akan terhapuslah titik hitam tu andai kata dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi andai kata dia tidak bertaubat dan masih melakukan kejahatan dan maksiat itu, makin bertambahlah titik-titik hitam yang ada dalam hati, menyebabkan hati itu akan semakin gelap dan juga hitam, menyebabkan kekuatan nak buat ibadah, nak balik pada Allah semakin berat. Sebab itulah bila kita buat salah je, cepat-cepat istighfar untuk menghilangkan hitam dalam hati kita ini. Pernah juga ada orang tanya Ustaz, dia kata kalau dosa kecil ni buat banyak-banyak kumpul, adakah dia jadi dosa besar Ustaz? Dia kalau mungkin saya ringkas. Kalau dosa-dosa kecil, sebab itulah bila titik-titik hitam tu, makin banyak titik tu, maka dia akan mendorong kita untuk bawa pada dosa yang besar. Itu talbis iblis. Tak apa, ni dosa kecil kau buat je, tak apa, nanti boleh ampun. Dengan dosa-dosa kecil lah, itulah strategi bagaimana iblis nak bawa kepada yang lebih besar. Contoh, alah tak apa, couple je, alah tak kahwin pun tak apa, kawan kita kawan-kawan. Alah. Dan dia akan pergi pada alah pegang-pegang tangan sikit je kan. Maka last sekali dia akan bawa kepada dosa yang besar. Sebab iblis tahu ini orang kalau aku suruh berzina dia tak nak. Tapi aku bawa dulu pada berkawan dulu dengan perempuan, berdua-duaan dulu dengan perempuan. Maka akhirnya akan menjebakkan kita kepada dosa yang besar. Subhanallah, itu dia ya. Daripada kecil, sikit-sikit, lama-lama terjadi dosa yang besar. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Mamu Hanifah dari Pulau Pinang. Ya Mamu. Apa abang Mamu doa. Abang dah alhamdulillah. Dan ustaz dan kru-kru Mamu doa biar kita selamat pada dosa ni. Amin. Doakan pada dosa ni, mau doa lah kat semua yang mana buat dosa, kita ampunkan dosa-dosa. Baik, silakan soalan Mamu. Soalan Mamu, kadang-kadang tu satu orang tu bunuh sampai 99 orang dia bunuh. Tapi siapa tak nasihat kat dia? Dia sendiri insaf diri dia nak pergi tobat. Jangka nak pergi tobat tu, jangka tu lah dia mati tu. Tapi Allah bagi dia masuk syurga. Dia guna Mamu ni buatnya dosa, tapi Mamu tak ingat nak minta ampun kat Tuhan. Dekat orang tu pun Mamu tak ingat nak minta ampun. Lagu mana jahil Mamu ni, lagu mana Tuhan nak buat untuk Mamu ni, Mamu pun tak tahu. Tapi Mamu mintalah janganlah jadi perangai Mamu lagu mana dosa tak nampak.
Tapi orang ingat kita mamu buat tu elok. Tapi mamu buat dosa besar punya dosa. Mamu dengan Allah yang tahu. Lagu mana sifat manusia lagu nak mamu ni? Lagu mana Tuhan nak ampun? Yang Tuhan soalan mamu, doa-doa angkat mamu. Biarlah mamu selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Doa angkat mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu dari Pulau Pinang yang tanya soalan yang meruntun jiwa walaupun sebagai satu contoh, tapi memang itu realiti yang berlaku dalam kehidupan hari ini. Dosa besar dilakukan dalam kehidupan. Tak ada siapa yang tahu di depan manusia nampak baik, tetapi hanya Allah saja yang tahu bagaimana nak mengakhiri tragedi ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Mamu untuk soalan yang memang betul saya pun sebab bila dengar balik. Mamu cerita tentang 99 ada orang yang dia bunuh 99 orang dan sambung sikit lagi. Dia sendiri terdetik hati untuk nak berubah. Tak tahulah time tu apa jadi. Mungkin masa tu ada tanyalah ustaz ke, time tu kita tak tahulah kan. Tapi ada terdetik hati dia nak berubah. Dan dia sendiri pergi keluar berjumpa dengan seorang rahib, kata aku ni dah bunuh 99 orang, ni agak-agak Tuhan ampun tak aku? Dan rahib kata 99 orang. Ni Tuhan tak ampun dah 99. Maka itu hari genap dah 100. Dia dah bunuh itu rahib. So dah cukup 100. Tapi lelaki tadi tak putus asa juga. Dia rasa macam aku rasa boleh ni lagi ni, Tuhan ampun lagi. Cuma dia perlu seseorang untuk bagi tahu dekat dia, Tuhan ampunkan kau ni. Maka dia pergi berjumpa dengan seorang yang alim dan bagi tahu, aku dah bunuh 99 orang dan tadi genap 100 lah. Ni aku nak tanya, agak-agak Tuhan ampun tak dosa aku? Maka kata orang alim ini, pasti Allah ampunkan dosa. Cuma syaratnya apa? Syaratnya keluar daripada kampung ini, pergi menuju pada kampung yang baru untuk berhijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali nak bagi tahu tuan-tuan, kisah ini adalah kisah dalam hadis Nabi dan hadis sahih menceritakan bahawa lelaki ini akhirnya diangkat oleh malaikat rahmat. Masa ketika matinya lelaki ini di pertengahan jalan, malaikat azab dan rahmat berebut, ni siapa nak ambil, ni siapa nak ambil. Maka diukur jarak. Maka Allah takdirkan lelaki ini makin mendekati kampung yang baru yang dituju. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan lelaki ini ke dalam syurga dalam keadaan lelaki ini tak sampai lagi ke kampung yang baru. Tak sampai lagi, tak buat lagi apa-apa kebaikan pun boleh buat lagi. Tapi kenapa Allah ampunkan lelaki ini? Malaikat rahmat ambil. Kita pun tak tahu kita mati nanti, malaikat rahmat ke malaikat azab yang ambil kita. Kita pun tak tahu ni. Yang acah-acah, saya lah acah-acah macam cakap macam bagus sangat ni. Saya pun tak tahu malaikat apa yang ambil saya. Kita ni tak tahu. Tapi lelaki ni yang dah bunuh 100 orang, malaikat rahmat ambil dia. Sebab apa? Sebab mahu balik pada Allah. Nak balik pada Allah. Allah nak tengok itu. Allah nak tengok hamba aku ni buat dosa, dia balik tak pada aku. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, seorang lelaki, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala datang pada Allah dalam keadaan membawa dosa di penuh langit dan juga bumi seisinya. Dosa banyak. Bawa dekat Allah, ya Allah aku bawa dosa banyak ni ya Allah. Aku minta ampun pada engkau ya Allah. Apa kata Allah? Hamba aku ni, dia tahu dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dia. Ghafartu lak la ubali. Aku ampunkan kau, aku tak peduli. Hamba tu datang balik, bawa dosa yang sama balik. Ya Allah, aku silap ya Allah, aku buat balik dosa tu. Sepenuh langit dan juga bumi. Maka apa kata Allah? Ghafartu lak la ubali. Aku ampunkan kau, aku tak peduli. Sebab engkau tahu engkau ada Tuhan yang Maha Pengampun. Tuan-tuan, hidup kita memang banyak dosa. Kita banyak buat silap dalam kehidupan kita. Yang Allah nak tengok bukan dosa itu. Yang Allah nak tengok kita taubat tak atas dosa kita tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada zaman sisi jahil kita. Ustaz, minta maaf saya mencelah. Mungkin kita sambung seketika nanti selepas kita berehat. Jadi zaman silam dan jahil tadi. Baik, kita kunci di situ. Baik. Okey, sedang penonton, kita beruang untuk berehat seketika. Kita akan sambung lagi perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.
kongsikan satu tips ringkas kepada penonton-penonton yang boleh kita cuba dan amalkan dalam kehidupan untuk elakkan diri kita dari melakukan dosa. Sebab kita petik daripada satu kata-kata seorang hakim yang mengatakan bila mana dia ditanya, bagaimana saya nak elakkan diri saya daripada melakukan dosa, maka dia pun jawab satu jawapan yang ringkas, pendek tetapi padat, syarat dengan jawapan ataupun makna. Katanya, jangan menipu. Lalu apabila dia dengar kata jangan menipu tu yang tanya tadi, dia pun marah dan dia beredar. Dia kata, saya tanya macam mana nak elak diri daripada buat dosa, dia kata jangan menipu. Di pertengahan jalan, barulah dia fikir dan dia kata, betul. Sebab apabila kamu melakukan satu-satu dosa, maka kamu terpaksa menipu untuk menutupi dosa tersebut. Jadi kalau kamu nak elakkan diri kamu daripada dosa, jawapannya salah satu daripada tips yang boleh diamalkan, jangan menipu. Baik, itu ringkas, boleh kita gunakan dan jadikan nota penting untuk hari ini. Baik, kita nak ambil soalan di Facebook untuk teruskan perbincangan kita. Yang mana kita nak ambil soalan di Facebook, sebelum kita ambil, kita sambung dahulu perbincangan sebentar tadi yang menceritakan tentang bagaimana kisah zaman silam. Silakan. Baik, sikitlah sebelum kita ambil soalan daripada para penonton. Ya, betul. Setiap orang dia ada zaman silam dia. Dia ada zaman nakal dia. Kalau kita jumpa dengan orang-orang yang lebih senior kan, dia kata, Ustaz, saya ni dulu dia bukan orang baik kan. Ustaz, boleh saya menjelas sikit? Sebab kadang-kadang ada orang pakai istilah ni, dia kata, masa zaman saya jahil dulu, okey ke pakai perkataan tu? Kan? Boleh ke kita sebut perkataan? Apa maksud jahil? Jahil ni maksudnya tak tahu. Betul. Jadi bolehlah sebut jahil tu, tapi janganlah sebut zaman jahiliah saya zaman dulu. Jahiliah saya dulu. Macam teruk sangat. Nampak Kan? teruk sangat. Memang kita ada zaman yang nakal kita, gelap kita, sisi-sisi tak baik kita. Maka waktu itu, sesiapa yang sekarang ni mungkin sedang menonton, tanyalah Ustaz, yang kita tahu kita ada zaman silam kita. Tuan-tuan, Allah tak tengok kita lahir dengan agama apa. Allah tengok kita mati nanti agama apa. Allah tak tengok siapa kita 5 tahun dulu. Yang Allah tengok siapa kita di akhir nafas kita nanti. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya satu amalan itu Allah nilai pada pengakhirannya. Mungkin dulu kita bukan tak berapa baik sangat. Kita ni bukan baik, kita bukan bagus sangat dari segi amalan, mungkin solat kita on off, tapi di hujung nyawa kita ni, di hujung hidup kita kat dunia ni, kita mula untuk jaga solat kita, jaga puasa kita, jaga amalan kita. Maka di hujung nafas kita itulah Allah menilai kita, siapa kita bila Allah tarik nyawa kita. Dan itulah maksudnya kita nak apa? Kita nak husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Kita mungkin bermula baik, belum tentu kita akan berakhir dengan baik. Sebab itu kita minta ke Allah sungguh-sungguh, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Dulu aku tak baik, ya Allah, mengaku dengan Allah. Sebab itulah kita tak risau orang menyesal dengan dosa. Kita risau orang tak rasa dia berdosa. Bila tak rasa dia berdosa, maka waktu itulah dia tak nak dan kurang untuk bertaubat dan rasa dia bagus. Sesiapa yang merasakan diri dia mulia, maka Allah akan hinakan dia. Dan sesiapa yang rasa diri ni hina di hadapan Allah, Allah akan memuliakan dia. Jadi, berapa banyak pun, berapa besar pun dosa kita, ingat tuan-tuan, besar lagi pengampunan Allah kepada kita. Subhanallah, betapa besar dosa kita yang lakukan, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibuka luasnya kepada setiap hamba-hambanya, nak atau tak nak sahaja. Baik, kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Kasih Nurul Shah 2. Oh, dulu 1, sekarang 2 Kasih Nurul Shah 2. Ini akaun yang kedua mungkin. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah cara untuk menghindarkan panca indera kita dari melakukan dosa dan membenci dosa? Ini tentang panca indera. Terima kasih Ustaz katanya. Terima kasih juga Kasih Nurul Shah untuk soalan ini. Panca indera, silakan. Baik, dalam kitab Penawar Bagi Hati, kita diajarkan untuk menjaga anggota-anggota badan kita, sebab setiap anggota ni ada dosa-dosa yang kita buat. Betul. Dosa dengan telinga, dosa dengan mata, dosa dengan lidah, dosa dengan kaki, dosa dengan tangan, dosa dengan kemaluan. Maka inilah anggota-anggota yang perlu untuk kita jaga. Dan daripada soalan daripada Kasih Nur Shah 2 ni tentang bagaimana untuk kita nak menghindarkan diri kita daripada salah satu dosa, iaitu dosa daripada panca indera kita. Dalam surah An-Nur, Allah sebut apa? Allah perintahkan untuk perintah lelaki dulu dan juga wanita. Apa
kedua-dua perintah itu pada lelaki dan juga wanita. Perintah Allah untuk tundukkan pandangan kamu. Dan Allah perintah kepada lelaki untuk tundukkan pandangan. Maka kenapa tundukkan pandangan? Sebab daripada pandangan itulah akan berpunca banyak maksiat dan juga kesalahan. Maka mungkin kita dekat luar kita boleh tundukkan pandangan. Mungkin nampak orang yang mungkin kita rasa akan merangsang nafsu kita, maka kita tundukkan pandangan. Cuma struggle kita sekarang ni Da'i Azrin adalah kita di dalam rumah kita pun kena tundukkan pandangan. Betul. Macam mana dalam rumah pun tundukkan pandangan ni? Ahli keluarga aku tundukkan pandangan ni daripada segi kita punya social media. Kita mungkin tak keluar jumpa orang, tapi kita jumpa orang dalam social media. Bagaimana untuk kita ni nak jaga hati kita? Tuan-tuan dan puan-puan, ni pesanan untuk saya khususnya. Bila kita buka social media, nak tak nak, bila kita scroll ada video-video atau gambar yang kita memang tak pilih pun untuk nak tengok, tapi dia keluar. So salah siapa? Salah setan ke? Kan? Salah TikTok ke? Salah social media ke? So kita nak salahkan siapa? Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan adalah tanggungjawab kita untuk memilih untuk teruskan scroll. Jangan layan lagi, teruskan tutup ataupun kita bergerak pada paparan-paparan yang lain bila kita cerita tentang panca indera. Sebab tu tuan-tuan, nak cerita pasal jaga panca indera, jaga apa yang kita tengok dekat social media. Sebab dalam psikologi, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua deria ni perlu untuk dijaga untuk seseorang itu nak berubah. Apa dia? Pertama adalah deria penglihatannya, dan kedua adalah deria pendengarannya. Dengar yang baik-baik. Contoh, ini hari pagi ni kita tengok Tanyalah Ustaz, maka kita dengar yang baik-baik. Ia membantu kita untuk berubah jadi baik. Dan bukan sekadar kita kena dengar yang baik-baik, tengok yang baik-baik. Sebab tu tengok kat social media, siapa yang kita follow, apa yang kita tengok. Adakah cerita sensasi-sensasi, cerita-cerita tentang fitnah, maka itu perkara yang perlu untuk kita unfollow. Benda yang kita kena block untuk menjaga hati kita. Sebenarnya semua anggota yang kita sebutkan tadi itu adalah untuk menjaga apa? Untuk menjaga hati kita. Tangan yang kita buat dosa itu akan mempengaruhi hati kita. Mata yang kita buat dosa itu akan mempengaruhi kita. Sebab tu tuan-tuan, sebelum saya pass balik pada Da'i Azrin, sebenarnya orang yang buta bukan orang yang tak dapat melihat. Orang yang buta adalah mereka gunakan mata dia untuk langgar perintah Allah. Inilah orang yang buta. Orang yang tempang kakinya bukan orang yang tak mampu untuk berjalan menggunakan kaki, tapi dia menggunakan kaki dia untuk langgar dan cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia sedikit insya-Allah. Subhanallah. Saya bila dengar jawapan daripada ustaz ni, saya rasa hari ni satu perkara yang luar biasa. Sebab cara ustaz jawab tu, mula-mula dia angkat dulu bagi kita seronok dengan jawapan, hujung tu dia akan tekan kita sedalam-dalamnya. Ya, baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh Kudai Tuan Haji Tukinon. Silakan soalannya. Baik, saya nak ucapkan tahniah kepada Ustaz Isar kerana lama tak muncul lah. Kali ini nampak muka dia. Terima kasih. Tuan Haji Tukinon rindu tu. Rindu sangatlah, lama sangat tidak ada. Silakan soalan tuan. Okey, persoalannya gini Ustaz Isar dan Da'i Azrin. Ini berkenaan golongan muflis ya, muflis ni biasanya katanya lah, saya pun tak faham. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Ustaz. Dia punya pahala bagi kat orang dan orang punya dosa diambil. Adakah benar ke ataupun macam mana lah? Ustaz, pagi ini itu sajalah soalan ringkas saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon untuk soalan tadi. Manusia muflis, pahala kena bagi ke orang, dosa orang dia pula kena tanggung. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Dosa ni terbahagi pada dua kategori. Satu adalah dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua adalah dosa kita dengan sesama manusia. Sebab tu Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kita ni kena hablu minallah wa hablu minan nas. Kita kena jaga hubungan dengan Allah dan kita pun kena jaga hubungan dengan sesama manusia. Sebab tu dalam syarat-syarat taubat, kalau kita ini dosanya dengan Allah, maka dia ada 3 syarat. Maka kalaulah dengan manusia, dia tambah satu lagi. Faham? Kalau ada buat salah dengan manusia, mesti minta maaf dan pulangkan hak. Cuma bila kita cerita tentang muflis di akhirat ini, selalunya orang yang muflis di akhirat ini adalah orang-orang yang mereka ini banyak salah dan dosanya sesama manusia. Dan perkataan dan soalan Haji Tukinon ni memang Nabi pernah sebut bersama-sama dengan sahabat. Tahu tak siapa orang yang muflis di akhirat? Sahabat-sahabat kata yang muflis ni maksudnya tak ada duit lah. Tak. Orang yang muflis di akhirat ni adalah orang yang di akhirat nanti
semua amalan pahalanya dah tak ada dan dosa-dosa ditanggung. Sebab apa? Sebab silap dan salahnya dengan manusia. Apa silap salahnya? Mungkin nanti kita akan cerita. Apa silap dan salahnya? Itu sebenarnya kita nak dengar. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan sampai dosanya kena orang lain tanggung ataupun dia tanggung dosa orang lain dan pahalanya diberikan kepada orang lain. Setelah penonton, terus bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita untuk hari ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kalau tadi sebelum kita berakhir di TV3 dan terus kita masuk ke TV9, kita menceritakan tentang bagaimana manusia yang di negeri akhirat muflis, dosa dia kena beri pada orang lain, dosa orang dia kena tanggung. Jadi apa yang dia buat? Silakan Ustaz. Baik, bila kita datang ke akhirat, insya-Allah dalam keadaan amalan solat kita, zikir kita, Quran kita, solat malam kita, puasa kita, datang bawa amalan yang banyak, tetapi kita tak menjaga hubungan kita dengan manusia. Kita mencerca manusia, kita menghina manusia, kita kata ini ahli neraka, kau ni tak ada harapan, tak mendekati manusia dengan kasih sayang. Maka orang-orang ini nanti akan hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu pada Allah, ya Allah, dia ni dulu tinggalkan aku buat dosa dia tak tegur aku ni buat maksiat dia tak pernah tarik aku, malah dia hina aku, sekarang ni aku nak tuntut macam mana? Dia akan ambil pahala-pahala amalan-amalan orang tu, dan kalau dah habis pahala amalan tu, maka bila ada orang tuntut lagi, maka orang yang menuntut itu akan memberi dosa untuk ditanggung oleh lelaki tersebut. Dan bila ditanggung dosa yang banyak, pahala dah tak ada, inilah yang dimaksudkan dengan muflis. Dan saya nak akhirkan soalan yang tadi tu dengan kata-kata seorang ulama. Dia kata 70 dosa aku direct dengan Allah lebih baik daripada satu dosa aku dengan manusia. Sebab apa? Sebab aku ada Allah yang Maha Pengampun, tapi manusia ni belum tentu nak maafkan aku. Risau. Risau, subhanallah. Baik, kita ambil terus soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Saziatul Sidik. Katanya, Assalamualaikum. Era ini kebanyakan kemungkaran jelas dilakukan tanpa rasa malu. Soalan saya, katanya, bagaimana untuk menghadirkan perasaan malu bagi wanita lebih-lebih lagi, wanita muslimah tatkala ketika di media sosial agar terhindar dari fitnah? Mohon pandangan. Terima kasih Saziatul Sidik untuk soalan ini. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, di akhir zaman nanti ada satu fitnah yang Nabi bimbang. Nabi bimbangkan, yang Nabi tinggalkan buat kita adalah fitnah wanita. Bukan kita nak salahkan wanita, tetapi inilah ujian wanita dan juga ujian bagi kita juga lelaki. Jadi bagaimana cara untuk kita nak wujudkan rasa malu, nak paparkan diri dekat social media? Yang pertama sekali adalah untuk kita kenali dan faham tentang malu itu adalah sifat orang beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan tentang Nabi ni kalau dia malu ibarat macam anak dara malunya. Tapi Nabi malu yang bertempat, bukan malu yang tak nak keluar rumah, tak bagi berperang, tak berjumpa orang, bukan. Maksud nak bagi tahu apa? Kalau seorang wanita ini ada rasa, dia fikir dulu, aku post ni Allah suka tak kat aku? Allah sayang tak aku kalau aku post ni? Maka tuan-tuan, antara cara yang mudah untuk kita tips lah, macam mana untuk kita ni nak menghadirkan rasa malu ni bila nak post dekat social media, wanita ataupun lelaki, kan, adalah untuk kita cakap dulu kat diri sendiri sebelum nak tekan butang post tu, aku post ni, Nabi bangga tak dengan aku? Nabi sayang tak aku? Allah pandang tak aku? Kalau kita boleh jawab soalan tu dengan ya, mungkin kita teruskan. Tapi kalau ada rasa dalam hati, rasa tak sedap hati, maka tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik untuk kita simpan. Itu cara paling mudah lah, paling ringkas. Macam mana untuk kita nak menghadirkan rasa malu, kita nak paparkan sesuatu di social media. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang wanita, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni adalah satu permata yang berharga, yang hanya untuk tatapan yang halal saja. Maka untuk kita mahalkan diri kita,
maka kita paparkanlah sahaja diri kita ni, kecantikan kita ni hanya untuk yang halal saja, baru nampak eksklusif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, social media ini tuan-tuan dan puan-puan adalah satu medan yang dia boleh bawa kepada kebaikan, dia boleh bawa kepada perkara yang fitnah. Jadi nak tak nak, yang kita perlu buat adalah jangan kita gunakan social media ini berlandaskan nafsu dan emosi, tapi kita gunakan social media tu berlandaskan Allah suka tak suka. Maka hidup tuan-tuan, kalau kita hidup untuk sukakan Allah, hati kita pun boleh bagi tahu kat kita, ini benda Allah tak suka, jangan buat. Dan siapa-siapa yang buat untuk sukakan Allah, maka insya-Allah Allah akan berkati kehidupan dia dan tenang hidup dia. Tuan-tuan, kadang-kadang post pun tak tenang. Sebab apa? Setiap 5 minit check berapa orang like, berapa orang komen, tak ada orang komen, padam balik, edit gambar bagi cantik sikit, post balik kan. Hidup untuk puas hati manusia, sampai bila-bila kita akan kecewa. Tapi kalau hidup untuk sukakan Allah, dunia akhirat kita dapat semua. Kena selalu cek, semak dan timbang tara apa yang kita buat sebelum dilakukan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani Musi dari Banting. Wan Siti Rohani dari Banting, Selangor. Silakan soalan Wan. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan tajuk benci dosa, benci buat dosa. Tetapi seseorang tu banyak berlakulah dituduh, kena fitnah, kena tuduh. Kadang dibelasah sampai mati pun ada. Sampai meringkuk dalam penjara pun, tapi dia tak buat salah pun, tak buat dosa pun, tapi fitnah dan tuduhan. Itu aja soalan saya. Apakah berdosa tak dia, dan siapakah yang berdosa kalau begitu? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituduh, difitnah. Jadi siapa yang berdosa katanya? Silakan. Baik, secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita tentang difitnah, dituduh, dihina. Siapa manusia yang tak pernah dituduh dan difitnah? Bahkan manusia sempurna kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun difitnah, dihina, dicerca. Nak bagi tahu apa? Kepada sesiapa tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ni yang sedang difitnah, jangan fitnah balik. Dicerca, jangan cerca balik. Sebab kalau kita difitnah dan kita fitnah balik orang tu, apa beza kita dengan dia? Maka tuan-tuan, kita tengok apa yang Nabi buat apabila difitnah, apa yang Nabi buat apabila dicerca. Maka tuan-tuan, untuk ringkas cerita, untuk jawab soalan ni tuan-tuan, kita perlu ada sifat ihsan. Apa tu ihsan? Ihsan ni ada 3 tingkatan. Tingkatan terendah bagi ihsan adalah orang buat baik dekat kita, kita balas dengan kebaikan. Tapi itu tingkatan paling terendah dalam ihsan. Biasalah kau bagi lauk kat aku, esok aku balas balik lauk. Biasalah, balas-balas kan. Yang kedua adalah ihsan tingkatan kedua adalah orang tak buat apa-apa pun kat kita, tapi kita buat kebaikan pada dia. Ini tingkatan yang kedua. Tapi yang tertinggi ni untuk menghadapi fitnah, orang tuduh, cerca dan sebagainya ni adalah ihsan tertinggi adalah apabila orang buat jahat kat kita, fitnah kita, hina kita, maka kita balas dengan kasih sayang dan kebaikan. Dan inilah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tak nak betul tuan-tuan, apabila ada orang yang memfitnah kita, maka dia akan tanggung akibatnya nanti dekat akhirat. Kalau orang tu tak maafkan, kau fitnah aku tak maafkan, maka dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai orang yang nak jadi baik, kita semua ni nak belajar jadi baik. Apabila orang fitnah kita, sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i, kisah panjang pendek cerita, Imam Syafi'i pun orang cerca dia, orang fitnah dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Cantik sangat jawapan dia. Yang dia cerca tu memang nampak buruk di dunia, tapi sedang menambah kebaikan aku dekat akhirat. Maka tuan-tuan, di fitnah itu peluang kita makin tinggi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk jawapan itu. Dan seterusnya soalan di Facebook dari sahabat kita Aisyah Arifin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, kita memang benci pada perkara yang membawa kepada dosa. Sedaya upaya kita cuba mengelakkannya. Kadang-kadang kita berfikir ingin bersendirian dari bertemu orang lain yang secara tak langsung membawa kepada dosa. Kerana banyak bercakap, banyak silapnya. Apakah memadai bila kita sedar itu dosa, kita hanya beristighfar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Aisyah Arifin untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Aisyah Arifin untuk soalan. Pertama sekali, dalam satu hadis, sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang paling banyak dalam neraka?
Orang yang paling ramai dalam neraka adalah mereka di dunia dulu tak jaga dua perkara. Yang pertama adalah mereka tidak jaga lidah mereka dan tak jaga kemaluan mereka. So mulut ni boleh menghapuskan segala amalan-amalan kita. Seperti mana dalam satu kisah, sahabat-sahabat bagi tahu ada seorang wanita ni memang dia ni ahli syurga lah. Sebab apa? Sebab amalannya, ibadatnya, Qurannya, solatnya. Tapi Nabi datang, Nabi kata apa? Tak, ni ahli neraka. Sahabat terkejut. Kenapa wahai Rasulullah? Dia ni aku sebut ahli neraka sebab apa? Sebab semua amalannya terhapus disebabkan oleh lidah dan mulutnya. So jadi kita bila kita dengar macam ni, alamak, nanti macam mana solat aku ni cakap bukan-bukan dengan orang. Maka antara cara untuk memotivasikan kita adalah kita ambil satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi beritahu apa? Orang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ni dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang beriman ni kalau bercakap, dia cakap dua benda je. Apa dia? Pertama, dia akan cakap benda yang baik. Kalau dia tak boleh cakap benda yang baik, dia diam. Ini je option yang ada kalau kita nak jadi orang beriman. Ini je option yang kita ada kalau kita nak belajar-belajar jadi orang yang baik. Cakap yang baik, kalau tak boleh cakap yang baik, maka senyap. Maka inilah cara, jalan untuk kita nak jadi orang yang beriman. Dan nak tak nak, dalam satu masa nanti, akan sampai satu masa, kita akan mula untuk banyakkan diri kita bercakap benda baik dan terhindar daripada dosa-dosa yang kita benci itu, insya-Allah. Subhanallah. Baik, elok bercakap benda yang baik. Kalau tak ada apa, cukup sekadar diam. Itu lebih menyelamatkan kamu dan itu tanda orang beriman. Dan kalau kita lihat pula dari sahabat kita ya, Tuan Razali Zali Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, kita membenci orang yang membuat dosa maksiat tetapi kita tak mampu untuk menghalang. Adakah kita berdosa kerana tidak menghalang orang tersebut melakukan dosa? Mohon pencerahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Razali untuk soalan ini. Tak boleh cegah. Silakan Ustaz. Ada 5 rasul yang diangkat sebagai rasul ulul azmi. Dan salah satu rasul ini adalah Nabi Nuh alaihi salam yang hidupnya 950 tahun. Yang mana beratusan hidup dia ni dipenuhi dengan pahala dan juga dakwahnya. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah kepada umat-umatnya. Lailan wa nahara, malam dan siang tak ambil cuti. Tak ada 95, memang hari-hari berdakwah. Soalan saya adalah, Nabi Nuh umatnya berapa? Tak sampai 100 pun. Nak bagi tahu pada kita kenapa Nabi Nuh dalam keadaan umatnya tak sampai pun 100, tapi kenapa diangkat sebagai ulul azmi? Kalau ikut logik kita, baik Nabi Sulaiman, ramai dia punya jajahan dia. Baik Nabi Yusuf, baik Nabi-Nabi lain, tapi kenapa Nabi Nuh AS diangkat sebagai Nabi ulul azmi? Sebab Allah nak bagi tahu kepada kita, yang aku tengok bukan result, yang aku tengok usaha engkau. So kalau kita sebagai orang nak belajar-belajar jadi orang baik dan juga nak jadi orang beriman ini, tugas kita hanya menyampaikan. Tapi bukan tugas kita untuk pastikan dia ni berubah. Sebab hidayah Allah ini bukan terletak pada diri kita. Hidayah ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat urusan kita takat yang kita mampu saja, iaitu pesan pada kebaikan dengan cara yang baik, dengan kasih sayang, maka kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pengakhirannya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum untuk jawab soalan ni adalah, ramai orang rasa dia boleh ubah orang dengan usaha dia. Aku cakap guna hadis Nabi, Al-Quran, aku pergi jumpa dia dengan kasih sayang. Betul tak betul cara tu? Betul. Tapi ada satu yang sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siangnya berdakwah. Dan kita pun cubalah untuk belajar-belajar dakwah pesan. Tapi malam kita tinggalkan sunnah Nabi. Apa dia? Setiap malam Nabi tak pernah terlepas, tak pernah lupa untuk angkat tangan doakan orang-orang yang Rasulullah jumpa. Kita tegur orang bagus. Soalan saya, bila last sebut nama orang tu dalam sujud tahajud kita? Bila last kita sebut dia dalam doa kita nangis-nangis, ya Allah kau bagilah dia hidayah, ya Allah tolong, kesian kat dia ya Allah. Kita sebut nama bila last? So sebenarnya kekuatan adalah pada kat malam tu. Kita buat tak kerja waktu malam, kita hanya buat kerja waktu siang. Sebab apa? Sebab mungkin kita rasa waktu siang orang nampak, aku buat dakwah orang nampak, aku tegur orang nampak. Kenapa malam tak buat? Sebab malam tak ada orang nampak. Soalan, kau ikhlas ke sebenarnya nak sampaikan kebaikan ini? Kalau betul-betul ikhlas, kerja kita banyak waktu malam, sebut nama dia, minta hidayah daripada Allah untuk dia. Itu yang dimaksudkan dakwah siang dan malam. Betul. Jadi sedang penonton dan Ustaz, kami teringin nak tahu siapa
di antara manusia yang berada di sekeliling kita ni adalah manusia yang paling susah sekali untuk ditegur apabila dia melakukan sesuatu dosa. Tapi kita akan jawab setelah kita berehat. Siapa dia? Kita akan tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Baik, sudah penonton, kita kembali. Tadi saya ada sebut, saya kata siapakah orang yang paling susah nak ditegur sekali? Mungkin ada yang berkata orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang lebih besar daripada kita. Adakah itu tepat jawapannya? Untuk dapatkan pencerahannya, ayuh kita tanya pada Al-Fadhil Ustaz, siapa manusia yang paling susah untuk kita tegur apabila dia melakukan dosa? Silakan Ustaz. Baik, kita tengok sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bermula untuk nak menyampaikan dakwah. Maka antara orang yang menentang Nabi dahsyat ni adalah bapa-bapa saudara Nabi. Kan nak bagi tahu apa? Orang yang susah untuk kita nak tegur adalah ahli keluarga kita. Tak nak kita kena terimalah perkara tu. Betul. Sebab apa? Sebab mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, dia membesarkan kita, dia tahu pegangan kita. Sebab tu saya ni kalau pergi kuliah duha, saya risau bawa mama saya. Mama, abang masuk TV ni hari ya, ni mama saya kalau datang kuliah duha ni memang saya akan risau lah. Sebab apa? Sebab dia akan tengok perhati, aku tahu anak aku macam mana, contoh. Jadi tuan-tuan, adalah struggle kita adalah untuk kita ini nak menegur ahli keluarga. Tapi apa cara dia? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan cara. Macam mana untuk kita nak menegur ahli keluarga, bukan dengan cara contohlah mak kita tak semayang. Bukan dengan cara, mak, nah ini buku abang beli. Buku apa ni? 70 dosa orang-orang tak semayang. Kan tak kena tu. Contoh. Jadi macam mana cara untuk kita ni nak menegur ahli keluarga? Contoh dari segi solat, dari segi percakapan dan sebagainya. Kita dulu yang tunjukkan akhlak yang baik. Kita yang kena khidmat dengan ahli keluarga kita. Basuh pinggan, baik dengan mak, kan, tolong ayah, tolong ahli keluarga. Maka lama kelamaan ahli keluarga kita ni bukan tak tahu benda tu salah. Dia tahu. Cuma kita ni nak approach dengan kasih sayang juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah golongan kawan-kawan lama. Kawan-kawan lama dia tahulah pegangan kita. So macam mana bila kita ni nak berubah? Aku dah tengok Tanyalah Ustaz ini hari, aku nak berubah. Kan, jumpa dengan kawan-kawan, kita nak berdakwah contoh kan. So kawan-kawan kita macam, kau ni kenapa tiba-tiba nak berubah ni? Maka tuan-tuan dan puan-puan, dengan kawan-kawan pun, bila ini orang yang susah kita nak approach, maka approach dulu dengan kasih sayang. Buat baik dengan mereka, tarik hati mereka dulu. Lama kelamaan mereka pun akan dipengaruhi oleh kita juga. Jangan dengan cara kita dah mungkin dapat hidayah kan, kita terus attack ahli keluarga kita. Ni salah, ni haram, ni tak boleh. Maka orang akan makin menjauhi kita. Betul. Kita dulu kena benci pada dosa, barulah orang di sekeliling kita akan mula juga membenci kepada dosa dan menyayangi kita. Baik, kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Kata Jiwa. Assalamualaikum. Soalan pertama, apakah wujud keadaan kita menanggung dosa orang lain atau keadaan kita terpalit sama dengan dosa tersebut? Dan soalan kedua, apakah ganjaran kepada sifat benci kepada dosa dan apakah ianya ada kaitan dengan nilai iman seseorang? Mohon penjara Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kata Jiwa untuk dua soalan yang mengetuk jiwa ini. Silakan. Baik, terkesan jiwa saya bila saya dengar soalan daripada Kata Jiwa ni. Saya ringkas. Yang pertama adalah Allah sebut dah soalan ini. Adakah kita menanggung dosa orang lain? Allah sebut dalam surah Fatir ayat ke-18. Allah sebut apa? Dan ketahuilah seseorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Dan jika seseorang yang berat tanggungan dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama perbuatan itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya. Nak bagi tahu kita ni tidak akan memikul dosa orang lain, dan kalau kita pikul pun dosa orang lain, kita pun tak mampu untuk nak tanggung dosa orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soalan berkenaan dengan ganjaran bagi orang yang dia ni benci pada dosa. Yang pertama, itu tanda kita masih ada iman. Macam mana hadis tadi kita sebut berkenaan dengan orang yang membenci satu dosa, maka itu tanda ada iman, tapi itu selemah-lemah iman. Maka tuan-tuan, kalau kita tengok dosa dan kita benci, bersyukurlah.
sebab kita masih ada iman dalam hati kita ini. Wallahu a'lam. Benci pada dosa, bagaimana kita ni sedar apabila kita melihat satu-satu kemungkaran, kita mula rasa tak suka, rasa tak selesa, itu ada tanda iman dalam hati kita. Baik sidang penonton dan Al-Fadhil Ustaz, mungkin pagi ini kita rasa macam sudah pun terbuka minda dan juga terbuka hati untuk menerima segala teguran, dan juga dah mula sedikit datang rasa kebencian pada satu perkara yang disebut sebagai kemungkaran dan juga dosa. Jadi kita nak dengar sebagai pelan tindakan dan nota penting, Ustaz berilah 3 pengajaran penting hasil perbincangan kita pada hari ini supaya penonton-penonton dapat tarik rasa itu dan buang jauh-jauh, menandakan yang betul-betul kita benci dan benci sesungguh-sungguhnya pada dosa. Silakan. Baik. Pertama sekali pengajaran untuk kita pagi ini adalah kita mesti benci pada dosa, itu tanda kita beriman, tapi kita jangan benci pada pelaku dosa, itu tanda rosaknya iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila seseorang itu nak buat perubahan dalam kehidupan dia, kita nampak dia dulu memang jahat tapi dia nak berubah jadi baik, maka jangan kita tinggalkan dia, tapi kita pegang tangan dia, tarik tangan dia. Mungkin itu asbab untuk dia dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, secara ringkas tuan-tuan dan puan-puan, belum tentu lagi ahli maksiat ini ahli neraka, dan belum tentu lagi ahli ibadat ini ahli syurga. Sebab apa? Sebab maksiat boleh dihapuskan dengan taubat. Ibadat pun boleh dihapuskan dengan rasa riak dan rasa diri hebat. Sebab tu hidup kita mungkin nampak dosa manusia, tapi yang kita tak nampak adalah taubat mereka. Wallahu a'lam. Itu 3 yang Ustaz kongsikan kepada kita, dan di hujung tadi apabila saya dengar tu, saya terus teringat kepada satu kata-kata yang menyebutkan jangan ingat orang yang jahat tidak ada masa depan, dan jangan fikir orang yang baik tidak ada masa lampaunya. Saya ulang sekali lagi, jangan fikir orang yang jahat tidak ada masa depan, dan jangan ingat orang yang baik tidak ada masa lampaunya. Jadi untuk memberkati majlis dan penutup kita pada hari ini, kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan doa bagi hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi, tangan ini dah banyak buat dosa. Lidah ini dah banyak buat maksiat. Tapi tangan dan lidah inilah yang kami nak mohon ampun pada Engkau, sebab kami dah tak ada tangan dan lidah lain lagi untuk mohon keampunan Engkau. Ya Allah, kalau Kau tak ampunkan kami, siapa lagi untuk sudi ampunkan kami? Kalau Engkau tak pandang kami, siapa lagi sudi untuk pandang kami? Manusia pun pergi daripada hidup kami, kami ada siapa lagi kalau Kau tinggalkan kami? Ya Allah, kalau Kau marah kami nak lari kepada siapa lagi untuk mengadu nasib dan hidup kami? Ya Allah, bantulah kami untuk membenci dosa tapi tidak membenci pelaku dosa, supaya kami boleh tarik tangan mereka sama-sama untuk masuk syurga-Mu yang abadi. Ya Rabbi, pandanglah kami dengan rahmat, masukkan kami dalam syurga, dan gunakanlah kami keizinan untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masa hidup baginda diberi kebencian dibalas dengan kasih sayang, diberi kesakitan dibalas dengan kebaikan. Bantulah kami, didik hati kami jadi hamba Engkau yang paling beriman, dan layakkanlah kami bersama ahli keluarga kami masuk dalam syurga-Mu. Ampunkanlah dosa umat Muhammad ya Allah, bagi hidayat pada umat Muhammad ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, masukkan kami semua dalam syurga-Mu yang tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita menyaksikan daripada awal sehinggalah ke penghujung perbincangan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan pada hari ini. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Fahmi dan juga bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik perbincangan Munakahat Hak Sitiri. Ikuti kupasan dan perbincangan esok 16 Januari 2023. Sekian, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.